Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Zulhiana Surah Abdul Rahman dalam Dunia 11 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan dalam negara. Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sli menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional BN dengan 2 calon bebas. Calon Barisan Nasional BN diwakili Muhammad Zaidi Aziz yang juga merupakan timbalan Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim. Manakala 2 calon bebas Amir Husairi Muhammad Tanusi yang juga seorang peguam dan Santara Sakaran Subramaniam bekas guru. Pengumuman rasmi calon bertanding diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Syamsul Rizwan Idris. Berita seterusnya, usaha sedang dilakukan bagi menentukan jenis serpihan berbahaya susulan tragedi letupan di Pelabuhan Beirut. Ia bagi tujuan pembersihan dan kitar semula. Demikian menurut Penasihat Krisis Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan, Reka Das. Katanya pertubuhan dunia itu sedang mengenal pasti kebarangkalian kejadian terhadap pencemaran laut Mediterranean selain mencari kawasan untuk melepuskan sisa berkenaan. Sementara itu, sejumlah $565 juta diperlukan bagi membantu Lubnan pulih daripada tragedi letupan di Pelabuhan Beirut yang meragut 171 nyawa. Sehubungan itu, PBB merayu bantuan dunia untuk sama-sama membangunkan semula ekonomi negara itu yang terjejas teruk. Penyelaras kemanusiaan PBB di Lubnan, Najat Roshdi, dalam satu kenyataan menggesa masyarakat antarabangsa untuk menunjukkan komitmen tegas kepada rakyat Lubnan. Ia sebagai membalas jasa negara itu yang membantu pelarian Syria dan Palestin. Britain mendapat akses kepada 90 juta dos untuk 2 vaksin COVID-19. Ini menjadikan jumlah pesanan vaksin virus yang berpotensi hampir 350 juta dos. Negara itu telah membuat perjanjian membeli 60 juta dos dari firma bioteknologi Amerika Syarikat Novavax, 30 juta lagi dari Janssen Pharmaceutical yang merupakan sebahagian daripada syarikat gergasi Johnson & Johnson. Secara keseluruhannya, Britain bersetuju untuk menguji 4 jenis vaksin berbeza yang dihasilkan oleh 6 syarikat. Ketua Pasukan Petugas Vaksin, Kate Bingham, berkata mereka memerlukan portfolio vaksin berlainan untuk menentukan jenis vaksin yang sesuai terhadap individu. Di Amerika Syarikat, para saintis sedang membangunkan strain COVID-19 yang boleh menjangkiti manusia dengan sengaja. Menurut Institut Alergi dan Penyakit Berjangkit Kebangsaan NIAID, strain virus akan dijalankan menerusi ujian klinikal secara rawak terhadap calon vaksin. Beberapa ujian strain telah pun memasuki fasa akhir. Ini termasuk pembangunan vaksin oleh Moderna, Pfizer dan AstraZeneca. NIAID berkata cara lebih cepat untuk menguji sama ada vaksin berfungsi adalah dengan sengaja menjangkiti manusia dengan virus. Keputusan ujian akan diputuskan menjelang akhir tahun ini. Bagaimanapun, pengarah unit penyelidikan percubaan vaksin Universiti George Washington, David Diamond, menyifatkan percubaan itu tidak sesuai untuk COVID-19. Kes jenayah di Afrika Selatan mencatat penurunan drastik selama 3 bulan pertama selepas perintah berkurun dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19. Ini termasuk jenayah serangan seksual. Menurut Menteri Polis Becky Sele, statistik pada suku pertama menunjukkan kadar jenayah turun sehingga 40% antara bulan April dan Jun. Ia adalah penurunan terbesar dalam semua kategori jenayah berbanding tempoh sama tahun lalu. Becky berkata larangan penjualan minuman keras dan rokok semasa sekatan turut membantu mengurangkan jenayah. Ribuan kenderaan dari Albania mula memasuki sempadan Greece. Ia berikutan pengumuman sekatan baru yang akan dilaksanakan Athens susulan ke peningkatan kes COVID-19. Perubahan itu berlaku ketika beribu-ribu warga Albania yang menetap dan bekerja di Greece, terutama sektor pertanian, bersiap untuk kembali ke negara itu selepas cuti musim panas. Menurut jurucakap polis Albania, kira-kira 4,000 kenderaan berbaris sepanjang 20 km di sempadan Kakavia di selatan Albania. Bawah peraturan baru yang dikuatkuasakan bermula esok, ketibaan harian dari Albania adalah sekitar 750 orang. Mereka juga perlu mengekalkan ujian negatif COVID-19 yang dilakukan dalam tempoh 72 jam selepas ketibaan dan menjalani tempoh kuarantin selama 7 hari. Sukan, Bayern Munich memalukan Barcelona dengan kemenangan 8-2 pada suku akhir Liga Juara Eropah. Kekalahan memberi gambaran berakhirnya era kegemilangan kelab di Catalan, terutama buat bintang Lionel Messi. Keputusan itu menguatkan lagi spekulasi perpindahan pemain itu yang menghabiskan sebahagian besar karirnya di Nou Camp. Dalam aksi awal pagi tadi, Thomas Muller dan Philippe Coutinho masing-masing menjaringkan 2 gol.
Sekian berita disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.